bigger than what you have today. Baru you boleh berani you buat macam-macam. Baru you boleh jadi diamond. Faham tak? Ketika saya nampak Amway kecil, saya tak boleh ke mana. Saya boleh pergi 12%, 15%, mungkin 21%. Ketika kami nampak bisnes ni kecil, Dr. Aziz tak akan berani nak prospek passion dia. Sebab kita nampak Amway kecil, aku besar, klinik lebih besar. Faham tak message dia? Message dia adalah, kalau you nak pergi jauh, you kena admit that apa yang you ada sekarang dia tak akan dapat capai seperti yang Dr. Aziz tunjuk. Dr. Aziz tunjuk berapa juta? So ingat tak Vision Amway? Vision CSE 100 diamond tak? How much you earn? Kita punya vision Amway Vision apa? CSE Vision is to earn 1 million a year, auto and passive. Dan you nak tahu tak? The best part is you boleh dapat itu semua. Satu tembukan belajar. Alright? Untuk orang yang baru kenal saya lah. Siapa yang first time jumpa face to face? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Okay, alright. Tahniah. Sebab untuk dapat freedom, saya dah cuba macam-macam. Saya buka bisnes, saya buat partnership, saya buat produk sendiri, manufacture sendiri, jadi founder sendiri. Oh, nak jadi founder. Ada tak dia rasa nak jadi founders? Oh, nak jadi founders because now the media social, TikTok semua, you are the founders kan? So, perasaan tu ada, tetapi gagal. Itu yang Dr. Aziz kata, akhirnya berhutang more than 100,000 lebih. Okey, dah masuk sedikit. Ini mindset mindset saya nak leader. Okey. Hong pendek. Okey, masih ni Guys, before kita cerita hari ni punya topik, semalam dan hari ni untuk punya topik, actually memang untuk bina bisnes kita bertahan. Daripada semalam Adi sampai ke Kak Ani, semua cerita untuk membina bisnes ni long lasting, bertahan lama. Tetapi you kena sedar ni, this is your sales, right? 21%, 12,500, 50,000 punya sales sebulan, ataupun more than that. This is your sales. Siapa yang tentukan sales you? Diri sendiri. Tetapi siapa yang untuk jadi secure, you mesti ada leader, right? You mesti ada BFI, setuju tak? You ada DBI, call leader, super call leader. Maknanya, ini sepatutnya dalam fikiran kita, kalau sales aku macam ni, so aku mesti ada, my structure mesti ada structure dalam bisnes. Ada tak berlaku macam ni? Ada tak berlaku macam ni? Your leaders stay the same. Itu je lah. Your call leaders orang tu je lah. BFI tak ada super call dan sebagainya, tapi sales tinggi. Ada tak? Ada tak? Banyak. Setuju tak? Masa bila sales kita macam ni? Masa bila leader kita tak bertambah tapi sales kita meningkat? Masa bila? Promosi. Ada promosi periuk jadi macam ni. Masa bila lagi tiba-tiba sales tu tinggi? Bila you jumpa orang yang kaki selling. Masa bila lagi you jumpa orang macam ni? You jumpa downline you kaya dan boleh beli semua. Spring tunjuk dia beli, atmosphere tunjuk dia beli. Setuju tak? Bagus tak macam ni? Bagus tak? Tak bagus. Bagus. Sekurang-kurangnya at that moment you achieve Ruby Direct. Sekurang-kurangnya at that moment you achieve 21%. Bagus. Tapi tak sihat. Faham? Jangan kata tak bagus. Seronok tak kalau jumpa you punya downline very excited dan ada duit? Seronok kan? Sekurang-kurangnya bulan tu dia pergi 18, aku boleh pergi Ruby Direct. Faham tak? Bagus, tapi tak sihat guys. Tak sihat. Alright? Kenapa saya nak cerita macam ni? Because ini
Kalau macam ni, bisnes you tak bertahan. Yang bertahan yang tadi, bila leader you naik sekali dengan sales you, ataupun peningkatan sales you ditentukan oleh ramainya new leaders yang lahir. Faham ke faham? Wow. Memang susah Kak Ani nak cerita pukul 1. Alright. Okay. Learn. Nombor 1. Hari ni kita punya sales seharusnya, because what happen, ini yang sihat. Bisnes kita boleh bertahan bila peningkatan sales menyamai dengan peningkatan lahirnya new. Ramai 3%, ramai 6%, ramai core leader. Setuju tak dengan saya? Ya. Hong pendek? Hong pendek kuat sikit? Terima kasih. Guys, bila leaders kita stay the same, sales kita meningkat, soon sales kita akan jatuh pada tahap berapa ramai leaders kita. Right? Saya nak you faham benda ni. The best thing buat Amway yang saya nampak, bila saya nampak Amway 2004, sebelum saya buat keputusan yang drastik, because saya nampak yang ini. Saya nampak Amway memerlukan masa untuk you develop diri you, actively buat Amway, kemudian dapat pasif, kemudian dapat warisan. Saya nampak. Dan saya buat keputusan untuk serious and achieve it. Capai platinum, founders platinum. Alright? Dan untuk capai ini, proses untuk dapat curve tadi, ini kena tulis yang ni kena tulis. Curve tadi, nak dapat curve merah kepada hijau kepada biru, first, you tak boleh tinggal selling and sponsoring. Selling and sponsoring is the job that you kena buat. Sampai bila? Sampai bila-bila selagi you puas hati dengan group you. Selling and sponsoring. But remember one thing, tulis besar-besar. Selling and sponsoring tak akan bawa you ke freedom. Selling and sponsoring wajib buat, tetapi dia tak akan bawa you ke freedom. You tak akan dapat peace of mind. This is the active income. Dapat tak tadi graf yang warna merah tadi? Yang tadi sebelum ni. Graf warna merah is selling and sponsoring. Masa bila you boleh dapat freedom, peace of mind, yang bisnes yang boleh bertahan lama, the moment you buat dua perkara yang kedua. Bila you can duplicate apa yang you buat kepada you punya downline, kepada you punya leader. Itu tak cukup. You tahu tak, duplicate ni lah yang menyebabkan this is duplication, duplikasi. Bring people to BST, bawa orang ke sistem, itu part of duplication. Alright? So penting sangat nak bawa berapa ramai ke BST. InsyaAllah kita bulan 2 ada BST. Sama kan? Bulan 2 ada BST. Berapa ramai you bawa, penting. Because kat situ dah bermula je duplication. Right? Tetapi yang lebih penting yang Kak Ali cerita, leadership. Bagaimana you membimbing orang lain untuk move up. Saya bagi contoh, ada dua grup, A dengan B, ada 100 orang, B pun ada 100 orang. A ada leader yang bagus, B ada leader yang tak bagus. Agak-agak mana yang akan sales tinggi? A, of course, because ada leader yang bagus. It's about leadership. Guys, proses untuk achieve freedom 4 ni. Tak boleh tinggal. Especially the duplication and leadership. Boleh ke? Alright. Okay. Baru masuk topik sebenarnya. Okay. Hong pendek? Hong panjang? Hong pendek? Alright. Guys, ini baru topik saya. Alright. Saya nak bagi tahu pada anda bahawa ada 5 step ataupun 5 langkah kalau kita nak membina satu
kumpulan yang kukuh. So you nak tahu? Are you ready? Ready dengan pen? Tulis. You tulis, dia melekat lama sikit. Alright. So 5 langkah untuk you bina structure yang kukuh. Number 1, have a simple mindset. Kena ada mindset yang simple. You membantu orang lain to achieve trigger. Nak sebut 3% tapi trigger 3%. Mindset dia membina ramai 3%. Nak membina 3% dengan membina 12%, mana yang mudah? Nak membina 6% dengan 18%, mana yang mudah? So, pertama adalah membina mindset ni. Because sebelum you keluar, you kata, aku nak bina dia only 3%. Nak bantu dia to achieve 3%. Alright? And for your information, kami CSC belajar daripada Kuchongkok. FCA Kuchongkok. Dia kata pertama sekali, leaders kena ada satu mindset, 3%. Aku kena lahirkan ramai 3%. Then you tak start terlalu stres. Alright? Because 3% dengan 12%, 15%, you lebih mudah untuk bantu downline 3%. Number 1, mindset. Langkah nombor 1. Boleh? Boleh buat tak yang tu? But it's about mindset. Letakkan kat sini. Fahamkan betul-betul. Okay. Mesti ada simple mindset, bina ramai 3%, 6%, 9%. But start from 3%. Alright? You cukup ramai 3%, you akan lahirkan 6%. Itu je. Alright? Nombor 2, tulis. I think you dah pernah dengar, leaders, you dah pernah selalu dengar. Tetapi kadang-kadang bila jumpa saya, doktor macam mana saya nak bina, macam mana saya nak bina, because sometimes you tak believe tau langkah-langkahnya, ataupun you tak buat. You dengar tapi you tak follow. You dengar tapi you tak buat. And you selalunya kita fokus, katalah core leader tu kan, you dah seronok dengan core leader, you tunggu core leader untuk produce another core leader. Yang ni nanti Diamond Zaid akan cerita kan, macam mana nak achieve. Okay, now siapa yang buat melebar dia lebih untung? Setuju tak? Contoh, cuba baca tu. Andai semua guna 100 PV, bonus siapa yang lebih besar? A atau B? Siapa kata A? Angkat tangan. Cepat, angkat tangan. Siapa kata A? Siapa kata B? Yang tak angkat tu apa? Dia confused? Masih kira-kira? Guys, kan walaupun B tu downline, tapi dia lebih melebar, dia lebih untung. Okay? Now, kenapa kena untung dulu? I think yang ni tak lari daripada topik Dr. Aziz. Ingat tak Dr. Aziz semalam? Nak achieve 1 million a year. Ingat tak? Apa kena buat dulu? Kelebaran. Melebar. Kenapa kena lebar? Gain experience, number 1. Gain excitement, number 2. You dapat bonus lebih. 12% yang melebar banding dengan 12% kita panggil apa? Tumpang. Faham tak? I think you semua dah lalu fasa ni. Now, kenapa kena lebar? Pertama, you nak gain experience. Berapa orang you perlukan untuk jadi core ABO? 20 orang. Kenapa 20? 20 ada satu leader. Tapi kenapa 20? So you gain experience menaja 20 orang. So you ada pengalaman untuk cerita dengan downline, 20 cara untuk sponsor people. Faham? Faham ke faham? Saya tengok depan je lah, yang belakang tu okey tak? Right? So leader-leader yang belakang, you all is sama important dari yang depan tu yang belakang. Okay? Macam apa? Masih okay? Alright, okay. Alright, yang ni jelas membina kelebaran sangat penting guys.
gain experience, gain excitement, and probability bila you menaja 20 orang, you dapat satu leader. Ada yang tanya saya, doktor, saya dah taja 20 orang, semua tak datang kelas lah. Bagus, go next. Buat another 20 sets. Faham ke faham? That's why kita nak, bila core, you taja 20 orang. Experience, pengalaman, excitement, so that you can show, tunjuk, ajar orang lain. Okey. Langkah 2. Langkah 1 tadi apa? Langkah 1. Langkah 1 tadi apa? Simple mindset. Okey, ni langkah 2. Langkah 2, bina kelebaran. Langkah 3. Langkah 3, membina kedalaman untuk kekukuhan bisnes, guys. Yang ini ramai orang susah nak buat kerana dia rasa dia membantu bukan grup dia. Dia merasa dia bukan aset dia. Dia rasa tu tanggungjawab setiap downline dia untuk buat benda yang sama. Salah. Sebab anything dalam organisasi you adalah aset you. Walaupun dah ada diamond, that is your asset. Dah ada silver, itu aset you. Dah ada core leader, itu aset you. Faham? Alright? So, contoh macam ni kan. Membina kedalaman ni. Saya ingat Dr. Aziz pun ada sebut. Semalam Dr. Aziz ada sebut. Bisnes yang bertahan lama ni dan terus berkembang jika kita membina kedalaman yang penuh dengan lapisan leaders. Yang ini kena faham. Semalam saya rasa statement Dr. Aziz, kebanyakan potential leader you adalah datang daripada kedalaman. Ini contoh. DR tu saya lah. Alright. Ini siapa? Siapa tahu? M. Teka. M ni siapa? M ni siapa? Cik Ma, Mama, Munah, Mugunten. Ini adalah supplier direct Kak Mewah. Ini ada. Okay. Yang orang tak tahu berapa banyak lapisan yang kita buat. Saya jumpa Zack, saya jumpa, mungkin kat sini saya boleh guna nama kau, Zaidi, Ismail, Nasir, Azri. Hari ini mereka tak ada dalam bisnes, guys. Tetapi ramai yang kata, oh macam tu kita terus korek-korek. Guys, dia macam ni. Bila saya menaja, ini contoh kedalaman. Boleh share sikit tak? Boleh tak? Boleh tak? Senyum sikit boleh? Macam seronok sangat nak dengar cerita. Cuba tak? Macam seronok sangat. Seronok. Alright. Bila saya menaja technician gigi Zaidi, kita menaja orang, dia excited tak? Hari pertama, hari kedua, hari seminggu, sebulan, excited. Dan dia menaja, dia berjual, dia selling, dia dah dapat 3%, 12%. Sementara dia excited, kita kena pastikan siapa yang aku nak. Sebab walaupun dia 12%, mungkin waktu tu tak ada sistem, tak ada core lagi kan. Dia 12%, dia 15%, tapi still kita risau sampai bila dia bertahan lama ke tak. So kerana tak meletakkan kepercayaan 100% kepada dia, so saya kena servis, saya cari siapa bawah-bawah dia. Maka saya jumpa Ismail juga, kawan dia juga. Ismail. Okay. Technician gigi juga. Excited tak dia? Excited. Sebulan dia menaja 2-3 orang, saya terus siapa bawah dia yang boleh saya pegang. Nasib. Excited. Mula-mula excited. Datang seminar MUS. Tetapi still kita belum nampak the potential leader. So kita belum. Sampailah saya jumpa Hazri, saya jumpa Mewah. Kadang-kadang kita kalau jumpa leader, bakal leader, dia lain tak? You perasan tak? Kalau you jumpa orang yang potential leader ni, dia ada karakter. Right? Kita beda. Guys, bila kita bekerja dengan Mewah, sama juga. Very potential. Hari ni dia tanya supaya baik. Founders supaya.
happen to the group. Bawah dia ada Founders Emerald, ada Founders Sapphire, yang hitam-hitam semua tu Founders DD, dan ke atas. Dan hari tu saya tanya Kak Mewah, berapa sales Kak Mewah 1 year? 1 tahun ni berapa sales tu? Almost 10 million. Dia ada tim. Faham tu faham? Tetapi nak jumpa Kak Mewah, saya kena berhadapan dengan saya kena berhadap. Ada orang yang mereka yang merah ni adalah jambatan untuk kita jumpa kita punya leaders. Semua ni datang because of big vision. Sebab saya ada matlamat untuk merdekakan diri kami. Kalau tak ada tu, you tak sanggup untuk pergi ke bawah. And it takes years, setahun, 2 tahun. Sanggup tak nak bekerja macam tu? Ada orang tanya saya, habis tu, doktor, macam ni kita nak jumpa? Lama tu nak jumpa. Masa saya jumpa Z tu, yang pertama tu Z. Zaidi bukan Z, siapa? Zaidi tu. Dia dah membantu kita provide, dia 12%. Dia membantu kita, betul tak? Grup kita still dapat 25% dengan performance dia. Tetapi kita tak meletakkan. Because kita nampak ciri-ciri leaders tu not 100%. So kita risau. That's why kita ke bawah. Faham ke faham ni? Faham. Alright. Satu tepukan tahniah lah untuk saya. Guys, bulan 12 banjir. Saya ingat ada tak satu hari tu yang 2 hari atau 3 hari hujan berterusan all over Malaysia. So we start hybrid. Kita buat semula the basic. Ini baru je. Ini dekat Kempas, mana JB ni sampai so kita ini semua lahir daripada Hospital Zoom. Tadi kan Hospital Zoom, Diamond City bagi tahu kalau lahir daripada Hospital Zoom, macam mana antibody dia? Lemah, belief tak ada, right? Bila saya tengok demo, tunjuk, saya kata okey, datang bawa back demo pun macam-macam style. Kan, dan demo. Bila demo tu, Allahu Akbar, sakitnya hatiku. Tapi tak tunjuk depan-depan, tak apa. Dia bawa prospek yang lain. Faham tak? Allahu Akbar. Okey lah, kalau bagi markah mungkin 49 ke 50 saya tak lulus. 1% fail. Tapi tak cakap depan-depan tu, ada prospek dia. Ni kat kedai guys, kat kedai. So kita pun buat benda yang sama. Dan kita buat, dah balik situ, esoknya 2 hari lepas, kita pergi ke KL pula. Ini semua melawat core leader yang kita rasa, oh this is my future, platinum future. Kan, kadang-kadang kita, harapan kita, expectation kita tinggi. So, dengar juga, tengok juga marketing plan. Allah Akbar, lagi sakit hati aku. Tapi salah aku. Rupa-rupanya dalam Zoom, dia tak dapat apa yang kita buat. So, we have to teach them again. That's why Diamond City punya topik tadi sangat bagus. Tanya, tepukan terbaik. Langkah 1 apa tadi? Langkah 1. Nombor 2? Nombor 3? Nombor 4, walaupun ni tak adalah nampak fizikal kan, tetapi I letak juga nombor 4. You need a very big heart. Tak ada big heart ni, you akan selalu bercakap, ya ke aku? Ya ke aku kena buat ni? Kenapa dia tak buat? Mesti ada jiwa yang besar, mesti ada rasa cinta, big heart, much love. Because you nak membantu orang. Difficult tau, susah. Tapi yang ni kita belajar daripada FCA Ujong. Dia cakap ni, kalau tak kami tak ada terms ni. Tak tahulah, saya tak nampak terms ni. But the word big heart, jiwa yang besar, saya faham dan saya buat. Langkah 5. Langkah 1 tadi apa? Langkah 2? Langkah 3? Langkah 4? Langkah 5. Cari leaders. Siapa yang you taja,
siapa yang you taja, you akan jatuh kepada at least 3 kategori ni. A, B, C. Katalah this one, dua ni. Ni kategori A. Okey? Kategori A. Ini kategori B, tengah ni. Ini kategori C. Dua ni. Okey? Contoh lah, contoh. Kategori A, hong pendek. Kategori B, hong pendek. Kategori C. Alamak, panggil sikit. Alright. Guys, kalau saya tanya, siapa yang nak mengubah hidup? Ini contoh lah, saya tanya, siapa yang nak mengubah hidup? Tahun depan dia nak berubah kehidupan dia nak bagi lebih pada family dia. Dia nak berubah hidup dia. Siapa? Angkat tangan. Semua kategori akan bagi tahu, aku nak ubah hidup aku. Right? Ni tahu tak siapa kategori A, B, C ni? Laju yang ni semua laju je. Ini kategori A. Ini yang bagus sebenarnya. Yang bagus memang declare dengan you nak buat. Snapshot lah. Saya tak perlu cerita semua. Maksudnya dia memang dia kata dengan you. Sign up dia kata, aku nak masuk BST, nak pergi webinar. Ada tak yang macam tu? Excited, kan? Bersemangat, selalu bertanya. Ni semua dia ada. Kategori A. Okey, dah. Kategori A. Tadi dia nak ubah hidup tak? Kategori A, nak ubah hidup tak? Kategori B, ni kategori B. Kategori B. Mendaftar dengan niat untuk buat bisnes tetapi dia ada tindakan. Dia semangat macam kategori A, dia lebih kurang, muka dia lebih kurang sama. Pattern dia, watak dia lebih kurang. Dan selalu angkat tangan bila disebut. Tapi tak ada tindakan. Tapi dia nak ubah hidup tak? Kategori B. Kategori C, tahu? Kategori C. Ni kategori C. Awal-awal je dia cakap, saya nak jadi brand lover je. Faham tak? Saya nak pakai barang dia. Ada tak? Ada tak? Tetapi bila dia tanya nak ubah hidup, dia angkat tangan tak? Dia angkat tangan. Macam awak tadi, angkat tangan. Betul tak? Soalan kita, siapa yang nak jadi diamond? Semua angkat tangan. Siapa yang nak capai core? Semua angkat tangan. Setuju tak? So apa bezanya A, B, C? You nak tahu tak satu rahsia? Bukan rahsia lah. Tips. Bagaimana nak kenal pasti yang sebenarnya kategori A ke, B ke, C ke? Yang akan buat which one? A ke, B ke, C ke? Sebut. Semua. Yang berkeputusan. Cepat. Semua. Kategori A. Confirm lah dia nak cakap nak buat. Betul tak? Oh, yang ni yang paling banyak. B. Dia memang nak buat. Cuma lepas tu dia tak bertindak. Kategori C. Dia dah suka produk. You tanya nak ubah hidup, dia nak buat. Tapi macam mana nak membezakan? You nak tahu tak? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, diri sekejap ni. Diri sekejap. Saya ada berapa minit? Satu setengah. Dia macam present waktu memang bukan dekat lunch, waktu lunch. Silap hari bulan memang tak ada lunch. Kita terus pada brand saya. Bagaimana nak tahu bahawa mereka benar-benar ingin berjaya? Contoh, you kata siapa yang nak pergi core? Siapa yang boleh nak capai core? Ramai yang angkat tangan. Kategori A, B, C. You tahu tak? Yang akan membezakan mereka. Ini saya pun baru dapat benda ni. Within 2 years. Sebab kalau tidak kita percaya bulat-bulat dengan apa yang mereka kata. Guys, bagaimana nak tahu bahawa mereka benar-benar ingin berjaya? Cepat nak balik ke apa tu? Okey, tak apa. Guys, macam mana? Nak tahu? Nak tahu? Excitement. Bagi mereka tugasan. Serius. Buat nanti. Contoh, berdiri masih berdiri. Tak aci. Sebab saya berdiri kat sini. Guys,
contoh, bulan ni taja 10 orang. You nampak ada orang yang buat cepat, ada orang yang tak buat, ada orang yang kritik, ada yang minta keluar daripada grup, macam-macam. Walaupun pada peringkat awal dia kata, saya nak ubah hidup saya. Assignment, tugasan sangat penting untuk membezakan orang yang hangga dengan orang yang tak hangga. Orang yang coachable dengan orang yang tak coachable. Orang yang boleh dibimbing dengan orang yang tak boleh dibimbing. Benda ni you buat. Ada berapa ramai alumni BSD? Najmin, berapa ramai alumni BSD? 50? 20? 50? Possible? 40. Kalau you bagi WhatsApp dalam grup alumni BSD, klik you bagi dia task. Siapa menaja 10 orang, saya bagi reward. You akan nampak, mungkin daripada 40, mungkin you jumpa 10, mungkin you jumpa 5, tak apa. 5 tu keluarkan, you coach them. Dia lebih efektif. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau you nak tahu, you punya leader, potential leader you, cakap, walk the talk, cakap apa yang dia, dia cakap dan dia buat, dia nak buat. You bagi dia assignment ataupun tugasan. A simple assignment, a simple tugasan pun you dah boleh membezakan. Dan fokus pada orang yang ada result. Ini satu yang saya belajar. Siapa yang rasa ilmu ni sangat penting? Bila saya dapat benda ni, saya apply, memang betul. So tenaga kita terfokus kepada orang yang mahu, rather than kita tunggu siapa yang pernah cakap dan buat. Bagi task. Satu tepukan untuk belum. Alright. Ada 3 benda nak sukses. Yang ni tak ada dalam slide saya, tulis. Ada 3 benda nak sukses. Number 1 is your mindset. Number 2 is your skills. Number 3 is the system. That's why bila CIC buat sistem 2 years back, you nampak perbezaan. You nampak ramai leaders lahir. Ramai leaders lahir. Kami dah bergabung ni daripada 2017 sampai 2019. Nak dapat satu platinum every year pun susah. Tetapi 2019 ataupun 2019 hujung kita start BSD. Daripada hari itu sampai ke sekarang, saya rasa dah ramai platinum founders. Why? Because kita ada sistem. And believe, kalau you follow the system, you akan achieve. Daripada BSD pergi ke core, pergi ke super core, and pergi ke leader. Alright? And I'm sure di depan saya ni adalah at least core leader. You dah ada 20 front leg, you dah boleh buat all the kata orang yang basic. Cuma sekarang you nak jadi super core dan sebagainya. Okay. Yang ni pun dah, laju je. Sebab saya ada 5 minit je. Tetapi kenapa kena bina core? Kenapa kena bina core? Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini yang ada 3 core dan ke atas? Boleh berdiri tak? Boleh berdiri tak? Yang founders ke bawah tapi ada 3 core dan ke atas. Berdiri. Yang maknanya platinum lah, yang belum founders lah. Senang yang belum founders. Ataupun at least the founders, tapi dia ada core, ada 3 core dan ke atas. Bangun. Faham tak? Faham tak maksud saya? Founders dan ke bawah, tapi dia dalam structure dia, dalam group dia ada 3 core dan ke atas. Soalan saya betul tak? Founders ke bawah, yes. Founders ke bawah ada 3 core dan ke atas. Ini belum founders, boleh. Founders ada 3 core.
Tiga core dan ke atas. Okey, ni kena fahamkan. Maknanya structure you, tak kisahlah core tu mungkin melebar, core tu mungkin mendalam, tapi ada 3 core dan ke atas. At least 3 core dan ke atas. At least 3 core dan ke atas. Sebab founders kira? Yes, founders. Maximum founders. Sebab founders dan ke bawah. Founders dan ke bawah. Maknanya kan you belum sepaya lah. You belum sepaya dan ke atas, maknanya you dalam structure you ada 3 core dan ke atas. Farhan, berapa core dalam structure you? Tak kisah total up, mendalam ke melebar, mendalam atau melebar, berapa total? 7 Min 5. Okey, Mas Roha, sebut sebab saya nak tunjuk dekat you all. Mas Roha berapa? 3, 4. 3, alright. Terus 3, Zulsyam 3, Anida 7. Berapa Ban? 11. Total up Husna 4. Okey, yang belakang. Okey, grup kat ni saya tak